Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran secara langsung dari Kem Segenting Partisan Negeri Sembilan. Kami bawakan bersama dengan anda eksklusif pada hari ini bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Darat ke-89. Bertemakan kesejahteraan keluarga tentera darat diutamakan, kedaulatan negara terjamin. Hari ini saya tidak berkesorangan untuk kita membawakan apakah gambaran dan juga atur cara yang akan diadakan bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Darat ke-89 di Kem Segenting ini. Bersama dengan saya ialah Colonel Muhammad Imran bin Ibrahim yang juga merupakan Ketua Staf Markas Artillery Division 3 Division. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kami. Selamat menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Darat ke-89 Tuan. Terima kasih Ismail. Alhamdulillah. Okey. Gagah setia. Sudah pastinya itu yang dibawakan, semangat untuk Tentera Darat itu sendiri. Cumanya untuk kita memberikan gambaran lebih dekat berkenaan dengan tema yang dibawa pada hari ini ialah berkenaan tentang kesejahteraan keluarga tentera darat diutamakan, kedaulatan negara terjamin. Apa yang boleh kita garap dan kita gambarkan Tuan? Terima kasih Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya. Alhamdulillah pada pagi yang bersejarah ini Ismail dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton secara langsung melalui rancangan Selamat Pagi Malaysia di RTM 1. Ya. Alhamdulillah kita bersiaran langsung bersama-sama di hari yang bersejarah ini kepada warga tentera darat khususnya dan kepada seluruh rakyat Malaysia amnya, iaitu sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-89 yang berlangsung di Kem Segenting, Port Dickson Negeri Sembilan. Iaitu ia juga dikenali sebagai Bandar Tentera Darat Ismail. Dan pada pagi ini dapat kita lihat kemeriahan sambutan pada pagi ini Ismail. Disebutkan juga tentang kemeriahan itu hari ini difahamkan ada dua tumpuan utama, iaitu demonstrasi dinamik dan juga pembarisan tempur. Apa yang kita nak bawakan dan juga bagaimanakah penceritaan untuk demonstrasi dinamik dan juga pembarisan tempur itu? Ismail, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut akan acara sambutan, saya rasa elok untuk saya menekankan apakah tema Hari Tentera Darat yang ke-89 pada pagi ini, iaitu yang bertemakan kesejahteraan keluarga tentera darat diutamakan dan kedaulatan negara terjamin. Apa yang dapat kita katakan di sini bahawa ini adalah aspirasi daripada yang berbahagia Panglima Tentera Darat itu sendiri dan juga daripada kepimpinan tertinggi Tentera Darat, di mana ia memberi fokus kepada penekanan kepada tonggak ketiga, iaitu Perintah Ulung Panglima Tentera Darat yang menekankan pelestarian kesejahteraan warga. Jadi memang amat penting di mana ia menekankan soal kesejahteraan kehidupan dan juga kebajikan anggota tentera darat. Di mana tentera darat bukan sahaja menekankan daripada aspek fizikal, iaitu rumah keluarga dan juga kehidupan yang selesa, tetapi juga menekankan kepada kerohanian dan juga keagamaan, iaitu seperti ketahanan, keakidah dan sebagainya. Jadi ini amat penting kerana kesejahteraan kehidupan dan kebajikan adalah merupakan moral dan juga semangat untuk anggota tentera melaksanakan tugas hakiki dan primer mereka, iaitu mempertahankan keselamatan kedaulatan negara. Ya, tidak kurang juga yang disebutkan keupayaan aset dan juga kompetensi anggota tentera darat juga turut menjadi tumpuan. Melatari perbincangan kita dan juga melatari siaran kita ini sudah didengari letupan dan juga itu adalah bunyi untuk latar kita pada hari ini. Apakah yang akan dibawakan bermula dengan letupan pada pagi ini Tuan? Ya Ismail, sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Darat adalah bukan sekadar sambutan saja Ismail, tetapi ia merupakan satu acara tradisi regimental ketenteraan yang telah diwarisi sejak dahulu lagi. Jadi untuk tujuan kita mengadakan sambutan ini adalah untuk memberi penghargaan dan atas pengorbanan pejuang-pejuang negara sebelum ini, dan juga sayang pada itu untuk mengikat ukhuwah dan juga kesatuan di antara pihak tertinggi tentera darat dan juga dengan warga tentera darat itu sendiri. Dan apa yang akan berlaku pada pagi ini Ismail, untuk sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-89 ini, Tentera Darat akan mengadakan dua segmen pertunjukan, iaitu yang pertama segmen demonstrasi dinamik, iaitu untuk melihat keupayaan aset dan juga tahap kompetensi anggota tentera darat itu sendiri, dan segmen yang kedua adalah
perbarisan tempur berserta dengan perutusan daripada Parlimen Tentera Darat. Okey, ini aset-aset yang sudah pun dikerahkan untuk dibawa masuk dan juga sudah pun bermula. Apa yang kita gambarkan seketika tadi adalah demonstrasi tempur. Boleh ceritakan untuk naratif penceritaan dan juga plot penceritaan bagi demonstrasi ini? Okey, Ismail, sudah semestinya Ismail. Apa yang berlaku pada pagi ini adalah di mana negara Malaysia yang telah diprovokasi oleh satu senario yang telah kita wujudkan, iaitu oleh Lamiland, di mana mereka telah menduduki kawasan kedaulatan negara. Dan apa yang berlaku, Panglima Angkatan Tentera telah mengeluarkan initial directive ataupun ID kepada Parlimen Tentera Darat untuk melaksanakan misi memusnahkan musuh dan mengambil alih kawasan yang telah diduduki oleh musuh. Oleh itu, apa yang kita lihat sebentar tadi iaitu situasi di mana Parlimen Tentera telah memberi perintah operasi kepada komander yang telah ditugaskan untuk melaksanakan misi. Initial directive. Perintah operasi yang dikeluarkan, Ismail. Dan apa yang berlaku, maka bermulalah segmen dinamik ini. Untuk segmen ini, kalau boleh digambarkan juga berapa ramai keanggotaan untuk anggota yang akan turut menyertai operasi dan juga plot penceritaan. Okey, untuk segmen demonstrasi dan ini sudah pastinya kita akan melibatkan aset-aset yang mana kita akan tunjukkan sebentar tadi. Dan untuk warga anggota Angkatan Tentera melibatkan seramai 97 pegawai dan 1,288 anggota lain-lain pangkat. Dan apa yang kita lihat di sini, segmen operasi dinamik ini dibagikan kepada 3 fasa, iaitu operasi awalan ataupun preliminary operation, diikuti oleh operasi serangan amfibi dan operasi daratan. Dan apa yang kita lihat adalah bermulanya operasi awalan, iaitu preliminary operation, preliminary operation, di mana apa yang dapat kita lihat adalah kumpulan CTR, iaitu kumpulan Close Target Recce, iaitu daripada kumpulan markas 21 GGK kepada 21 GGK yang melaksanakan kemasukan secara halo casting dengan menggunakan pesawat EC-725, di mana mereka terjun ke dalam laut dan membuat penyelaman ke dasar laut dengan menggunakan teknik closed circuit breathing apparatus, dan secara rahsia mereka menyelam dan juga bergerak berenang menuju ke kawasan pertahanan musuh, di mana tujuan mereka adalah untuk mendapatkan maklumat di kawasan musuh, dan juga apabila mendapat maklumat mereka akan menghantar kepada CIC, iaitu Combat Information Center, di mana Combat Information Center CIC akan menghantar kumpulan serbuan, yang mana kumpulan serbuan ini akan melaksanakan tugas untuk memusnahkan high value target dan juga instalasi-instalasi penting musuh, supaya dapat melemahkan musuh sebelum kumpulan induk sebenarnya akan masuk. Untuk difahamkan, high value target itu termasuk pusat pemerintah musuh juga, yang termasuk pusat pemerintah dilakukan tinjauan dan akan dicuba untuk dimusnahkan terlebih dahulu. Tuan, kalau kita lihat korelasi antara pasukan selaman ini ataupun operasi selaman ini dan juga kumpulan serbuan ini, bagaimana ia bergantung antara satu sama lain untuk kumpulan tinjauan dan juga kumpulan serbuan? Okey, ini amat penting Ismail, di mana di dalam melaksanakan tinjauan dan juga untuk melaksanakan serangan, kita mempunyai prinsip di dalam melaksanakan sesuatu operasi. Dan apa yang penting di sini adalah operasi awal preliminary ini memerlukan satu kerahsiaan di antara anggota dan juga komunikasi, yang mana antara kumpulan tinjau tadi bersama dengan kumpulan serbuan ataupun raid, kita memerlukan dapat berkomunikasi di antara satu sama lain. Dan apa yang dapat kita lihat sekarang adalah setelah kumpulan CTR tadi membuat tinjauan, dan sekarang ni mereka telah menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan keadaan musuh, dan pusat pemerintahan CIC telah menghantar kumpulan serbuan atau raid dengan menggunakan pesawat EC-725, di mana mereka mempunyai 2 tim, iaitu tim raid, yang mana setiap tim raid mengandungi 6 kali anggota, dan mereka akan masuk ke kawasan musuh dengan menggunakan teknik roll duck. Dapat kita lihat teknik roll duck insertion, di mana mereka terjun bersama dengan peralatan bot, iaitu yang dikenali sebagai RIB, Rigid Inflatable Boat.
Dari sini apabila mereka berada di laut, mereka akan hidup, akan mengembangkan bot tersebut dan mereka akan bergerak dengan mengebut, menyusup secara rahsia dan senyap ke kawasan musuh dan bersedia untuk melaksanakan operasi seterusnya, iaitu memusnahkan instalasi penting dan juga memusnahkan high value target yang dikenali sebagai personal ataupun pemerintah musuh yang berada di kawasan musuh ini. Okey, kalau kita dapat lihat tadi menggunakan teknik selaman dan juga roll tide insertion untuk sampai ke kawasan musuh ataupun juga sampai ke pesisir pantai. Tuan, kalaulah sekiranya kan keadaan laut yang agak mungkin bergelora dan juga mungkin faktor-faktor cuaca, bagaimana penilaian itu dilakukan untuk teknik-teknik ini juga dilaksanakan? Ya, Ismail. Sebelum kita menghantar kumpulan tinjauan dan juga kumpulan serangan, pihak CIC iaitu pemerintah iaitu Combat Information Center telah membuat penilaian berkaitan dengan cuaca, dengan ombak laut dan juga permukaan pantai yang akan digunakan. Jadi apabila semua faktor ini telah diambil kira dan juga perkara ini juga telah dimaklumkan kepada tim yang akan masuk. Jadi mereka pun dengan latihan yang telah mereka ada, iaitu menggunakan TTP iaitu teknik and prosedur. Jadi dan juga dengan penilaian serta pengalaman mereka, ini yang kita nak tunjukkan kepada seluruh rakyat bahawa dalam apa jua keadaan pun pasukan kita, pasukan tentera darat terutamanya pasukan khas kita mampu melaksanakan tugas. Okey, tuan, saya tertarik melihat apa yang sedang dilakukan oleh anggota kita ketika ini. Sambil menyelam juga membawa peralatan dan sebagainya. Jadi bagaimana pergerakan mereka ini dirancang dan juga dikelolakan supaya sampai ke kawasan pesisir pantai dengan selamat dan juga mengikut waktu yang ditetapkan? Ya, Ismail, di dalam masa apabila mereka telah berada di dalam laut, mereka telah menggunakan ilmu yang telah diajar, itu TTP, iaitu apa yang perlu mereka laksanakan. Di dalam pada masa yang sama, untuk membolehkan mereka bergerak ke pantai, mereka perlu untuk mengembangkan bot yang mempunyai peralatan yang secukupnya, iaitu kompresor, di mana dengan itu mereka dapat mengembangkan bot dengan cepat dan seterusnya bergerak. Dan sekarang apa yang kita lihat, ini adalah operasi seterusnya, masih lagi pada operasi awalan, di mana kumpulan ini adalah kumpulan daripada tim Pandura, kumpulan khas, kumpulan khusus 10 Brigade Para. Di mana kumpulan ini adalah kumpulan tinjau kepada kumpulan induk serangan amfibi, iaitu LPBG, Leading Para Battle Group. Di mana mereka masuk adalah untuk menilai dan membuat tinjauan kawasan musuh dan seterusnya menilai dan juga menyelamatkan beachhead, iaitu tempat yang akan dibuat pendaratan oleh kumpulan induk utama amfibi kelak. Mencari titik pendaratan. Titik pendaratan untuk kumpulan serangan amfibi kemudian. Jadi mereka, kalau kita lihat, mereka dengan menggunakan teknik fast roping, iaitu turun melalui menggunakan tali, di mana teknik ini digunakan apabila di sesuatu kawasan apabila tidak mempunyai kemudahan atau tempat untuk kapal helikopter mendarat. Jadi mereka menggunakan teknik fast roping dan juga ini untuk melaksanakan operasi itu supaya ia dapat berjalan dengan pantas. Okey. Sebab pada masa ini kita boleh katakan ancaman yang terlalu tinggi dihadapi oleh pasukan keselamatan kita. Ya. Tuan, bercakap tentang ancaman, sudah pasti aset udara yang akan sampai ke kawasan pesisir pantai itu juga terdedah kepada mungkin tembakan dan juga ancaman oleh musuh. Jadi bagaimana untuk memastikan agar musuh yang berada di kawasan daratan itu tidak mengancam kepada aset udara yang ditugaskan untuk memberikan penyempurnaan bagi teknik tinjauan? Itu yang penting, Ismail. Itulah kenapa kita membuat sesuatu operasi itu mempunyai fasa. Yang mana di fasa awalan ini atau preliminary adalah di mana fasa untuk mendapatkan maklumat. Dan di sinilah kumpulan tinjau yang telah diatur gerakkan itu tadi akan mendapat maklumat sama ada pertahanan musuh ini mempunyai sistem persenjataan anti pesawat, lain-lain senjata bantuan dan sebagainya. Dan daripada situ penilaian akan dibuat oleh CIC pemerintah untuk memastikan adakah kita perlu hantar pesawat pejuang, tembakan NGS dan sebagainya untuk melemahkan mereka. Satu lagi aset udara yang juga turut digerakkan juga digerakkan. Sekarang ini apa gambaran kepada aset yang dikerahkan dan juga digerakkan itu? Ini adalah pesawat Agusta A109, iaitu milik pasukan udara tentera darat, di mana sebenarnya masih ingat lagi tak tadi saya itu tim serbuan, tim break. Apabila mereka telah masuk dengan menaiki bot tadi, mereka telah sampai dan sekarang tugas mereka adalah untuk memusnahkan high value target.
dan juga pusat pemerintahan musuh dan juga instalasi penting musuh. Itu tembakan pelindungan. Jadi sebelum mereka membuat serbuan tersebut, mereka perlu tembakan pelindungan supaya dapat melemahkan musuh sebelum mereka membuat serbuan. Dan juga pada masa yang sama dengan menggunakan aerial sniping sebagaimana yang kita lihat dan juga gunfire melalui pesawat udara ini, maka kekuatan musuh tadi dapat dikurangkan dan kumpulan serbuan tadi dapat melaksanakan mereka dan dapat merapat dengan musuh. Okey, maknanya targetnya adalah kepada high value target seperti menara musuh. High value target itu kepada personal pemerintah, komander musuh yang di sini dan juga instalasi dan juga pusat komunikasi dan sebagainya. Itu yang akan kita perlu untuk melemahkan mereka sebelum kumpulan serangan utama itu datang menyerang. Okey, kalau kita gambarkan pada fasa awalan dan juga fasa serbuan dan sebagainya. Selepas ini bagaimana pertukaran operasi itu dilakukan untuk teknik dan juga tindakan dan seterusnya? Okey, Ismail dan juga para penonton sekalian, sekarang ini apa yang kita lihat iaitu masih lagi di fasa awalan ataupun preliminary operation di mana tujuannya adalah misinya adalah untuk melemahkan dan juga mengurangkan kekuatan musuh dari semasa serangan yang utama amfibi akan berlaku. Tetapi apa yang penting di sini adalah sebelum kita dapat mengatur gerakan kumpulan utama iaitu kumpulan serangan amfibi, kita perlu memastikan sekurang-kurangnya musuh apabila kita telah musnahkan contohnya kita dapat lihat musnahnya sistem komunikasi dan juga pusat pemerintahan mereka. Jadi apa yang berlaku, musuh tidak dapat lagi berhubung dengan kumpulan induk mereka. Ini yang menjadikan kita telah berjaya isolate. Kita telah dapat memisahkan musuh daripada kumpulan induk. Jadi ini akan lebih memudahkan dan juga menambah kekuatan kita untuk membuat serangan dan dapat ini adalah missile anti pesawat. Ini adalah meriam anti pesawat Olinkan 35mm yang pakai oleh musuh, yang mana mereka akan mengganggu pasukan bantuan daripada udara kita. Inilah yang saya masukkan tadi, kumpulan tinjau. Kenapa ia perlu masuk lebih awal? Kerana maklumat-maklumat seperti inilah yang kita perlu tahu. Dan sekiranya dapat pesawat-pesawat ini persenjataan tersebutlah yang perlu kita musnahkan terlebih dahulu sebelum dia menggugat pesawat kita. Okey, selesai tadi kita lihat confirming target destroyed. Untuk kita melihat sasaran itu untuk dimusnahkan dan juga operasi untuk memusnahkan kepada sasaran. Selepas ini pula untuk pertempuran yang berlaku, kalau sudah kita lihat anggota kita sampai ke kawasan daratan dan juga naik ke kawasan daratan tersebut dan juga camp musuh. Jadi bagaimana perihal tentang aksi tempur ini akan diceritakan dalam demonstrasi ini? Baik. Sebagaimana yang kita telah lihat tadi, kumpulan serbuan raid yang telah melakukan serangan. Selepas mereka berjaya mencapai, dan apa kita lihat, kumpulan serbuan itu dia telah bergerak keluar. Extraction daripada kawasan operasi, kerana ini menandakan bahawa operasi yang seterusnya akan dilaksanakan, iaitu fasa serangan amfibi. Jadi apa ini pasukan amfibi itu? Bukan, ini adalah pasukan raid yang tadi yang keluar meninggalkan kawasan setelah mereka melaksanakan misi mereka dan misi mereka telah dicapai. Mereka akan keluar extract untuk membolehkan misi seterusnya, iaitu serangan amfibi dapat dilaksanakan. Ini adalah kumpulan tinjau yang saya sebutkan tadi, iaitu daripada tim Pandura tadi. Setelah kawasan beachhead pendaratan ini telah diselamatkan, mereka pun menghantar maklumat kepada Combat Information Center memaklumkan bahawa kawasan pendaratan telah diselamatkan dan kumpulan induk iaitu kumpulan serangan amfibi boleh melaksanakan operasi yang seterusnya. Kumpulan itu juga melakukan teknik penyamaran kalau kita lihat. Kerana amat penting untuk mereka sebab mereka dalam kekuatan yang sedikit. Jadi kalau mereka terdedah, bahaya kepada mereka. Ini pula suppression of enemy defense position yang boleh kita ceritakan tentang operasi suppression ini, tuan. Untuk kumpulan induk utama iaitu kumpulan serangan dari serangan FMB melancarkan serangan, mereka terdedah kepada tindak balas musuh. Jadi untuk memastikan mereka selamat darat dan diberi perlindungan yang secukupnya,
di mana prinsip-prinsip serangan adalah salah satu adalah kepantasan, memerlukan bantuan tembakan, komunikasi dan sebagainya. Jadi bantuan tembakan daripada Naval Gun Fire Support NGS telah dimohon oleh kumpulan tinjau tadi kerana mereka berada di kawasan pendapatan musuh. Jadi di sini dengan bantuan tembakan NGS ke atas kedudukan musuh telah boleh menghurakan musuh itu sendiri supaya mereka tidak bersedia untuk memberi tentangan kepada kita dan dapat juga dimusnahkan sebelum pasukan induk utama kita sampai di daratan. Okey, maknanya tembakan dari laut pun dilakukan juga untuk memastikan agar mereka sampai dan juga boleh mendarat dengan selamat. Kita lihat letupan tadi. Dan itu adalah tindak balas daripada tembakan NGS kita dan juga daripada tembakan musuh. Okey. Dan ini yang amat penting untuk kita pastikan kerana pada waktu inilah keadaan. Dan kita juga dapat lihat Ismail di mana terdapat 2 pesawat Agusta A109 yang memberi dan juga mengiringi kumpulan PBG. Okey, kalau kita lihat pihak musuh juga cuba untuk melakukan tembakan secara rawak ataupun secara rambam. Jadi bagaimana untuk mengelakkan tembakan ini sekurang-kurangnya tidak merisikokan kepada anggota yang akan sampai ke kawasan daratan? Untuk memastikan perkara ini iaitu kumpulan utama kita dapat dilindungi di dalam waktu fasa ini adalah suatu situasi yang agak genting dan kritikal. Oleh itu bantuan tembakan perlindungan amat diperlukan. Dan selain itu kita juga memerlukan perlindungan asap daripada pematah musuh. Waktu inilah kita dapat lihat bagaimana betapa hebatnya letupan tembakan yang diberi. Inilah yang amat diperlukan oleh kumpulan utama supaya mereka benar-benar dilindungi daripada tentangan musuh semasa mereka hendak mendarat. Okey. Dan dapat kita lihat bagaimana kita perhatikan asap ini dibahagikan kepada beberapa warna. Jadi apa simbolik, apa pemahaman di sebalik penggunaan warna yang pelbagai? Okey, Ismail. Dalam penggunaan asap, selain daripada sebagaimana yang saya nyatakan, iaitu untuk melindungi pematah musuh, menabih musuh daripada memberi tentangan kepada kita. Di dalam kita melaksanakan serangan amfibi ini, kawasan serangan kita terlalu luas dan anggota berada dalam kedudukan berselera. Jadi untuk memberi arahan perintah dan isyarat secara mulut adalah amat sukar. Jadi dengan adanya asap-asap yang telah ditetapkan, warna-warna asap itu yang telah ditetapkan semasa perintah dan isyarat diberi, maka ini akan memberi panduan kepada kumpulan tempur bahawa setiap asap yang berwarna itu mempunyai tanda-tanda panduan mereka masing-masing. Iaitu satu warna itu adalah untuk bagi mereka arahan untuk memulakan serangan. Dan warna yang lain pula mungkin untuk menunjukkan bahawa kawasan serangan telah ditawan, telah diduduki dan telah selamat. Jadi di dalam kalau kita hendak memberi secara langsung mulut, agak sukar untuk sampai kepada anggota. Jadi salah satu pilihan yang kita ada adalah dengan menggunakan asap warna, Ismail. Okey, apakah kita sudah sampai ke fasa pertempuran secara one to one ataupun tembakan secara langsung? Pada amatan kita sekarang ni untuk kawan-kawan Ismail dan juga para penonton sekalian, apa yang telah dapat kita lihat, anggota daripada kumpulan serangan amfibi iaitu LPBG Hornbill telah pun mula mendarat. Dan dapat kita lihat dan di sini di kawasan kita sendiri pun asap juga telah mengumumi kita. Dan apa yang laku sekarang ini adalah kumpulan utama musuh, kumpulan utama serangan amfibi pun telah mendarat dan mereka sedang melaksanakan serangan. Di mana serangan mereka ini mereka akan menggunakan teknik iaitu one to one, yang antara kubu ke kubu. Di mana ini adalah amat penting kerana untuk menawan musuh secara fizikal, kita kena memastikan bahawa setiap inci tanah yang hendak kita tawan itu kita telah bersihkan daripada musuh. Jadi kita kena memastikan bahawa kita telah benar-benar memusnahkan musuh dan tiada musuh lagi yang dapat mengganggu operasi kita yang seterusnya. Dan inilah apa yang kita dapat lihat bahawa mereka sedang melaksanakan one to one teknik untuk memastikan setiap kubu musuh itu telah benar-benar diduduki
dan juga musuh yang ada telah dimusnahkan ataupun telah ditawan. Ya, Tuan, saya amat teruja kerana kalau kita lihat sekarang ni Kampung Segenting sudah diselubungi asap yang dijalankan dan juga diletuskan tadi, dan ini pengalaman sebenarnya real life situation untuk kita melihat sendiri di hadapan mata bagaimana pertempuran dan juga demonstrasi tempur itu dilakukan. Jadi untuk kita bercerita sedikit, kita selitkan sedikit berkenaan persiapan anggota ketahanan mental dan juga fizikal anggota untuk memastikan agar bukan saja demonstrasi tetapi dalam in real life situation perkara ini dapat dilakukan dengan setepat-tepatnya dan juga sebetul-betulnya, Tuan. Ya, Ismail, sudah semestinya Ismail. Apa yang kita dapat lihat pada pagi ini, Ismail, saya rasa Ismail pun bersetuju dengan saya. Kita melihat akan tahap kompetensi mereka amat tinggi. Inilah yang mana aspirasi daripada yang berbagai parlimen tentara itu sendiri, bahawa yang berbagai parlimen tentara itu tahu bahawa keupayaan anggota tentera darat memang terbaik dari segi skill dan juga daripada segi taktik dan teknik mereka. Tetapi apa yang penting di sini daripada tema yang kita guna pakai ini yang telah dilancarkan oleh yang berbagai parlimen tentera darat, iaitu kesihatan keluarga tentera darat diutamakan dan kedaulatan negara terjamin, di mana dengan dapatnya kita memberi kebaikan ataupun menumpukan usaha untuk meningkatkan kesihatan hidup dan kebaikan, maka kita akan lebih yakin bahawa anggota tentera darat itu akan dapat lagi memberi sepenuh jiwa mereka di dalam mempertahankan keselamatan serta kedaulatan negara. Okey, baik. Dan apa yang kita lihat tadi di awal tadi pun kita telah lihat, apabila sesuatu misi itu telah diberi, persiapan-persiapan yang telah mereka lakukan amat baik dan amat tepat sekali sebagaimana yang diperlukan. Okey. Tuan, sekarang ni adalah kita dapat gambarkan tentang battle handover. Untuk kita nak ceritakan sikit tentang battle handover ni, bagaimana peralihannya daripada di fasa berada di kawasan pesisir pantai, seterusnya aset-aset darat akan digerakkan pula. Ya, Ismail, dan juga untuk para penonton. Setelah fasa kedua iaitu fasa serangan amfibi dilaksanakan dan setelah pasukan LPBG Hornbill menawan dan menduduki kawasan musuh, maka seterusnya akan berlaku fasa yang ketiga iaitu operasi daratan. Tetapi sebelum mereka menyerahkan kawasan pertahanan ini kepada pasukan daratan, teknik lingkap dan juga battle handover akan dilaksanakan. Di mana perkara yang akan berlaku adalah kumpulan LPBG tadi akan menyerahkan kawasan yang telah mereka tawan ini kepada pasukan daratan, iaitu ketumbukan daripada 4 Brigade Mechanized untuk mereka meneruskan operasi. Dan juga apa kita lihat, mereka telah juga bersedia. Tapi untuk makluman Ismail juga, apabila mereka hendak mengambil alih battle handover ini, mereka amat terdedah kepada bahaya. Dan apa yang kita lihat sekarang ini, meriam juga boleh diatur gerakkan melalui udara. Okey, boleh boleh diatur gerak secara underselang ataupun under bawah. Dan meriam yang kita lihat ini adalah meriam 105 mm pack howitzer. Berapa berat ataupun okey, meriam ni beratnya adalah 2881 pound dan keupayaan kepada ataupun 1300 kg. Dan pesawat isi 725 ini mampu berkeupayaan untuk membawa beban iaitu seberat 3,800 kg, iaitu melalui under bawah. Dan kita melihat apabila kita laksanakan under selang ini ataupun under bawah, apabila meriam itu tidak boleh dibawa melalui daratan. Jadi kita memerlukan pasukan darat. Ini menunjukkan bahawa tentera darat mampu melaksanakan juga operasi di udara, di lautan dengan dibantu oleh perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Okey, juga menggunakan aset daratan juga untuk membawa peralatan tempur dan juga operasi tempur. Penyempurnaannya itu, apa yang boleh kita gambarkan ketika ini aset daratan sendiri sudah berada di kawasan Kampung Segenting. Apakah perubahan dan juga fasa transisi yang akan berlaku seterusnya? Okey, Ismail, dan juga untuk para penonton, sekarang adalah fasa di mana operasi daratan akan bermula dan battle handover pun akan dilaksanakan. Dan sebagaimana yang saya maklumkan, keadaan ini situasi proses penyerahan battle handover ini amat berbahaya dan juga terdedah kepada ancaman musuh. Oleh itu adalah amat perlu untuk proses ini dilindungi dengan bantuan tembakan
iaitu daripada meriam 105mm LG1 Mark III daripada Regimen Pertama Artileri Diraja Para. Ini digambarkan sebagai pertahanan keliling ya tuan ya? Ini adalah sebagai pertahanan dan memberi tembakan perlindungan semasa operasi itu berlaku. Jadi saya rasa Ismail, kita perlu bergerak. Kita kena cari perlindungan. Kita pun akan terkesan juga. Sementara kita menantikan demonstrasi untuk tembakan meriam ini, letusan yang akan berlaku dan juga gambaran ini kalau digambarkan tadi adalah untuk aspek pertahanan. Kita nantikan dan juga kita berikan tumpuan seketika untuk tembakan meriam yang akan dilancarkan ketika ini. Ya Ismail, perlu kita hayati. Sambil itu sementara menunggu menembak ya Ismail, saya juga untuk menceritakan bahawa sekarang adalah di mana ketumbukan Brigade 4 Brigade Mechanized, Brigade keempat Mechanized, iaitu terdiri daripada kenderaan kereta kebal dan juga kereta perisai mengambil kedudukan untuk melaksanakan battle handover daripada kumpulan LPBJ itu tadi. Di mana terdiri daripada kenderaan kereta kebal Pendekar, kereta perisai Gempita, kereta perisai Adnan, kereta perisai Kondo dan juga kereta perisai Lipan Barat. Ini adalah aset yang kebiasaan digunakan untuk sebarang pertempuran di darat. Ya, untuk meneruskan daripada mechanized. Untuk tembakan meriam yang akan dilancarkan seketika nanti, berapa banyak bilangan kenderaan ataupun aset untuk tembakan meriam yang akan digunakan? Okey, untuk operasi ini satu bateri para daripada Regimen Artileri Diraja Para telah atau gerak bersama dengan kumpulan Brigade Mechanized yang mana ia mengandungi 6 buah laras meriam 105mm LG1 Mark III daripada Regimen Pertama Artileri Diraja Para. Sekejap lagi mereka akan menembak dan sama-sama kita rasai gegaran tembakan tersebut Ismail. Ismail, tembakan akan bermula. Okey. Bagaimana Ismail? Sempurna tembakannya itu. Nasib baik kita sempat mencari perlindungan seketika untuk memastikan agar walaupun kita berada dalam real life situation ataupun demonstrasi pada hari ini, tetapi aspek-aspek keselamatan juga aspek-aspek perlindungan juga penting untuk kita berikan gambaran supaya ia tidak memberikan kesan ataupun menjelaskan siapa. Baik tuan, seketika tadi kita menyaksikan selepas tembakan meriam dilakukan dan juga disempurnakan, bagaimana operasi ataupun demonstrasi ini berada pada klimaks ataupun berada pada kemuncaknya dengan apa yang dipaparkan seketika tadi. Okey, baik Ismail dan juga para penonton sekalian. Sebelum saya menjawab soalan Ismail itu, Ismail rasa bersemangat tak pagi ni? Saya teruja sebenarnya sebab bukan senang untuk menyaksikan pengalaman ini secara di hadapan mata dan juga secara real life, tapi inilah dia apa yang boleh kita gambarkan. Ini mungkin sebahagian daripada mungkin situasi sebenar yang berlaku di waktu pertempuran dan sebagainya. Jadi ini memerlukan komitmen, disiplin dan juga ketahanan mental fizikal yang tinggi tuan ya. Betul Ismail. Bagaimana yang saya ingin maklumkan kepada Ismail dan juga kepada para penonton sekalian, anggota tentera memang telah benar-benar terlatih. Kita amat serius tentang latihan mereka. Kita sentiasa memperbarui doktrin dan juga kita sentiasa memperbarui TTP, iaitu taktik, teknik dan juga prosedur dalam melaksanakan sesuatu operasi. Jadi apa yang Ismail tanyakan sebentar tadi, dengan akhirnya tembakan daripada meriam itu tadi telah menandakan bahawa operasi daratan iaitu fasa ketiga telah bermula, di mana operasi daratan ini akan diteruskan
diteruskan oleh Brigade Keempat Mekanis, di mana mereka akan meneruskan telah menguasai kawasan daratan Kampung Segenting ini, dan seterusnya mereka akan meneruskan operasi yang telah diarahkan kepada mereka. Sebagaimana yang kita lihat adalah pergerakan keluar di mana menunjukkan bahawa kesemua persenjataan telah bersedia untuk meneruskan operasi daratan yang seterusnya. Inilah yang simulasi yang hendak kita tunjukkan kepada Ismail. Okey, Tuan, saya tertarik kepada kereta kebal dan juga kenderaan berperisai itu. Bagaimana ketahanan mereka ataupun adakah kenderaan ini boleh menempuh di sebarang bentuk muka bumi untuk disesuaikan dengan keadaan pertempuran, operasi pertempuran? Ya, Ismail. Setiap aset yang telah kita beli, yang kita miliki oleh tentera darat ini, kita telah membuat uji nilai. Ya. Dan juga daripada uji nilai itu, kita juga telah membina TTP, taktik, teknik dan prosedur berserta dengan doktrin. Jadi apa saja muka bumi yang ada di Malaysia ini, setiap aset yang kita ada ini mampu menghadapinya. Dan ini perlu juga kita adakan berserta dengan latihan yang berterusan. Itu menunjukkan bahawa tentera darat amat prihatin akan latihan dan juga kompetensi anggota tentera darat, dan juga tentera darat amat prihatin akan kesejahteraan kehidupan serta kebajikan warga. Itu yang amat penting. Apabila kedua-dua keperluan ini telah diadun dan dikombinasikan bersama, maka insya-Allah tentera darat akan mampu melahirkan atau menyediakan ketumbukan pertahanan keselamatan yang terbaik demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, masih ada lagi aset darat, kereta kebal dan juga perisai yang dikerahkan dan juga disempurnakan untuk masuk ke kawasan Kampung Segenting ataupun lebih tepat lagi lokasinya di Padang Kawat Kem Segenting ini. Tuan, ketika selepas ini mungkin akan berlaku kemasukan untuk pembarisan tempur pula kalau selepas ini. Ya, Ismail, untuk tahu Ismail dan juga para penonton sekalian, dengan berakhirnya letupan yang sebentar tadi dan kemasukan aset-aset tentera darat yang ada sekarang ini menandakan bahawa segmen kedua akan bermula, iaitu segmen pembarisan tempur dan juga perutusan daripada yang berbahagian Panglima Tentera Darat. Apa yang penting di sini adalah pembarisan tempur ini akan memperagakan aset tentera darat dan juga akan ada pembarisan daripada ketumbukan tentera darat itu sendiri. Iaitu di mana pembarisan pada pagi ini melibatkan 8 detachment, iaitu daripada pasukan tempur, pasukan bantuan tempur, pasukan khusus ataupun khas, geruk gerak khas, serta daripada 10 brigade para dan juga daripada pasukan wanita tentera darat. Ya, Tuan, kalau kita lihat ada pelbagai aset darat yang dikerahkan dan juga dimobilisasikan pada hari ini, apakah ia dikerahkan dan juga dimobilisasikan daripada kem-kem tentera darat yang berada di kawasan Semenanjung? Ya, memang betul, Ismail. Di mana ada kesemua aset-aset ini berada di merata kedudukan, dan ini menunjukkan bahawa pergerakan tentera darat mampu untuk menggerakkan aset-asetnya di mana jua, daripada mana jua, dan tidak ada masalah. Jadi kita memang sentiasa bersedia. Sebagaimana yang kita lihat, kita ada aset kereta kebal dan juga perisai. Kita ada aset daripada meriam, iaitu meriam 155mm G5 Mark III, dan kita ada juga aset daripada sistem roket, iaitu sistem roket lancar berganda Astros. Okey, baik Tuan. Tadi yang dijelaskan adalah pembarisan tempur akan bermula dengan kemasukan secara human wave oleh anggota. Kita ada masa sedikit lagi berbaki untuk kita melihat tentang kesimpulannya pada hari ini, bukan saja untuk kita merumuskan sambutan hari ulang tahun Tentera Darat ke-89, tetapi juga harapan Tuan mewakili Tentera Darat di dalam sambutan pada tahun ini. Ya, Ismail, di dalam menjayakan hari ulang tahun Tentera Darat yang ke-89 pada hari ini, iaitu hari yang bersejarah bagi kami, sebagaimana yang tema yang telah menjadi aspirasi daripada yang berbahagia Parlimen Tentera Darat, kesejahteraan keluarga tentera darat diutamakan dan kedaulatan negara terjamin. Yang berbahagia Parlimen Tentera Darat serta pemerintah tertinggi amat mengharapkan agar warga tentera darat dapat memberi suatu tugas yang terbaik kepada negara. Dengan apa yang mereka ada, mereka akan mampu dapat mempertahankan kedaulatan negara. InsyaAllah. InsyaAllah. Tiupan bergela sudah pun bergema dan juga dibunyikan. Ini menandakan selepas ini fasa yang berikutnya akan berlaku, Tuan. Betul. Sekali lagi, Tuan, terima kasih
kerana bersama dengan kami. Selamat ulang tahun Hari Tentera Darat ke-89. Sama-sama. Dan juga kalau kita lihat kesejahteraan keluarga Tentera Darat diutamakan, kedaulatan negara terjamin. Di belakang kita ini adalah fasa yang seterusnya. Ya, mungkin kesempatan ini tidak boleh kita kongsikan bersama dengan para penonton. InsyaAllah di lain masa kita akan bersama Terima sekali kasih, lagi, Tuan. Ismail. Terima kasih, Tuan. Selamat Hari Tentera Darat ke-89. Terima kasih, Ismail.